Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zubir bin Ismail selaku pensyarah bagi subjek BMCO 3106 Kritikan dalam Sastra dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Fazlia Tasya binti Al-Fadir akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Aspek dakwah dalam novel Empayar Hikayat Putra Tanpa Nama menerusi teori pengkaidaan Melayu. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang latar belakang teori. Teori yang telah saya pilih untuk kajian saya adalah teori pengkaidahan Melayu. Teori pengkaidahan Melayu telah dicetuskan oleh Hashim Awang, yaitu seorang sarjana dan pengkritik yang terkenal di tanah air. Teori ini mulai diperkenalkan pada tahun 1989 dan dikemukakan berlandaskan bahawa semua aspek kehidupan manusia yang merangkumi cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan setempat dalam masyarakat Melayu yang melahirkan karyanya sendiri. Teori ini menjadikan alam sebagai sebahagian daripada kehidupannya yang mempunyai kaitan rapat dengan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana alam dijadikan faktor utama untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang memberikan mata pencarian atau pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Semua unsur ini dilihat memiliki fungsi dan kemanfaatannya yang khusus dalam kehidupan. Teori ini dianggap amat bermakna, bersesuaian dan mampu menganalisis karya sastra Melayu yang dihasilkan oleh para penulis terutama pengkarya tempatan. Seterusnya, dalam usaha menerapkan teori dalam kajian kesusastraan Melayu, teori pengkaidaan Melayu dibahagikan kepada dua, iaitu pengkaidaan alamiah dan pengkaidaan keagamaan. Bagi pengkaidaan alamiah, pengkaidaan ini berteraskan cara atau sikap hidup masyarakat Melayu yang menjadikan alam sebagai sebahagian daripada dirinya. Melalui pengkaidaan ini, ia dipecahkan kepada tiga pendekatan, iaitu pendekatan gunaan, moral dan firasat. Pengkaidaan keagamaan pula ditakrifkan sebagai pendekatan yang berteraskan kepada nilai keimanan dan ketakwaan yang bersendikan akidah agama Islam. Bahan rujukan utamanya ialah Al-Quran dan Hadis dan pembentukannya bertujuan menonjolkan sifat-sifat keagungan Allah dan mempertingkatkan ketakwaan terhadapnya. Pengkaidaan ini terbahagi kepada tiga, iaitu pendekatan dakwah, kemasyarakatan dan seni yang saling berkait antara satu sama lain. Dalam kajian saya hanya memfokuskan kepada pendekatan dakwah sahaja. Melalui pendekatan dakwah, sastra dilihat sebagai wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan atau ketaatan seseorang insan kepada Allah. Pendekatan ini berfungsi ke arah memperkembangkan keunggulan Islam melalui nilai kemurnian dan keistimewaan Islam yang boleh menimbulkan daya tarikan. Pada tahun 1994, Hashim Awang telah menegaskan bahawa sastra dalam tanggapan kudus sewajarnya mengandungi persoalan-persoalan yang memaparkan sifat-sifat keindahan, kemuliaan dan ketinggian Allah. Seterusnya, beralih kepada bahan kajian. Bahan yang telah saya gunakan adalah sebuah novel yang berjudul Empayar Hikayat Putra Tanpa Nama karya Teme Abdullah. Novel ini telah diterbitkan oleh Iman Publication pada April 2018. Novel karya fiksyen ini mempunyai 16 bab, iaitu sebanyak 347 muka surat. Bukan itu sahaja, novel ini bergenre drama religi dan fantasi pasca apokalips. Penulis juga telah memberikan pendekatan yang realis sekalipun menulis cerita fantasi kerana karya ini ibarat salam perkenalan ke suatu dunia cerita yang bukan berkisarkan kejadian di alam nyata. Bagi sinopsis pula, keseluruhan dalam novel ini, penulis telah menekankan bahawa ilmu agama ini umpama senjata yang boleh dimiliki sesiapa. Jika senjata itu jatuh ke tangan yang baik, akan digunakan senjata itu untuk menyerang yang jahat. Namun, jika ia jatuh ke tangan yang jahat, akan digunakan senjata itu untuk memusnahkan yang baik. Novel ini berkisarkan kehidupan Kesultanan Melayu yang dibayangkan secara klasik dan futuristik. Suasana penceritaan membawa kita untuk berimajinasi dalam alam klasik futuristik dengan keseluruhan cerita sebahagian besarnya berlatar belakangkan Madrasah Taming Sari, iaitu sebuah institusi keilmuan untuk melahirkan pahlawan yang kuat dan tinggi ilmunya di bawah naungan Kesultanan Melayu Aradanapura. Apa yang lebih menarik, terdapat satu watak waris Kesultanan Aradanapura yang menyembunyikan identitinya demi menuntut di madrasah itu.
Satu demi satu hal yang ditonjolkan dalam cerita ini yang membuatkan kita terfikir tentang pengajaran dan maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis. Bahkan, kita pasti dapat kaitkan unsur perlian yang dibawa dalam cerita ini sebenarnya satu teguran sinis daripada kehidupan kita masa kini. Soal sistem pendidikan institusi agama, ahli agama, institusi kesultanan dan budaya hidup orang Melayu telah diselitkan di dalam novel ini. Namun, penceritaan dalam novel ini terhenti pada ketika salah seorang pelatih yang merupakan waris kesultanan melarikan diri dari madrasah dan muncul pula pelatih yang membuat pengumuman mengejutkan yang telah disambung di dalam novel Empire 2, yaitu Hikayat Mukjizat daripada Iblis. Dalam kajian ini, saya telah bersandarkan kepada dua objektif kajian, yaitu objektif pertama, mengenal pasti prinsip teori pengkaidaan Melayu dalam novel Empire, Hikayat Putra Tanpa Nama menerusi aspek dakwah, manakala objektif kedua pula adalah menganalisis prinsip teori pengkaidaan Melayu dalam novel Empire, Hikayat Putra Tanpa Nama menerusi aspek dakwah. Bagi metodologi kajian pula, saya telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks untuk menjalankan kajian saya. Seterusnya, bagi batasan kajian, saya hanya menumpukan kepada pengkaidaan agama sahaja, iaitu hanya memfokuskan kepada pendekatan dakwah di bawah pengkaidaan agama. Bukan itu sahaja, saya juga telah meneliti keseluruhan bab dalam novel Empire, Hikayat Putra Tanpa Nama untuk mendapatkan atau meneliti keseluruhan pendekatan dakwah yang terdapat dalam novel ini. Seterusnya, beralih kepada pengklasifikasian data, yaitu pendekatan dakwah dalam novel Empire, Hikayat Putra Tanpa Nama. Berikut merupakan aspek dakwah dalam akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau terpuji. Penyataan ini merujuk kepada filsafat moral atau lebih jelas lagi dinyatakan sebagai ilmu akhlak yang sistematik mengenai tabiat atau tingkah laku yang menunjukkan nilai baik seseorang. Setiap muslim dituntut dalam Islam untuk berakhlak mulia antara satu sama lain kerana sikap ini adalah sikap yang mulia. Muslim juga dilarang untuk membuat perkara yang boleh mendatangkan dosa kerana akan diberikan balasan atas akibat kelakuan yang telah mereka lakukan. Selain itu, perbuatan yang mulia akan mencerminkan identiti kerana identiti dinilai melalui akhlak dan tingkah laku seseorang. Sebagai contoh, cara pertuturan, cara berpakaian serta kelakuan dalam melakukan sesuatu perkara. Berikut merupakan petikan daripada novel Empire dalam muka surat 94 dan 95. Ada satu hadis yang lebih kurangnya bermaksud, jika kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima tempias bau wanginya. Manakala jika kita bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan mencarikan baju kita, dan kita akan mendapat tempias bau asap yang kurang menyenangkan. Sudah semestinya aku ingin berdamping dengan orang yang sama wangi denganku, bukan seperti kau. Barangkali terlampau banyak berdamping dengan tukang besi, sehingga kehadiranmu di sini kurang menyenangkan, kata pahlawan 1636 kepada pelatih 8492. Jika benar engkau wangi, kenapa tidak engkau berdamping dengan mereka yang engkau katakan busuk itu? Bau harummu pasti akan menenggelamkan bau busuk mereka, bukan? Inilah yang aku kecewa dengan mereka yang mengaku baik. Mereka merasakan manusia yang busuk itu tidak layak berdamping dengan mereka. Jika begitu, siapa yang akan mewangikan kami yang busuk ini jika semua yang wangi pergi meninggalkan kami? Kata pelatih 8492. Berdasarkan dialog tersebut, aspek dakwah dapat dilihat melalui watak pelatih 8492 apabila berlaku perbalahan antara pelatih tersebut dengan pahlawan 1636. Hal ini dikatakan demikian kerana pelatih 8492 tidak bersetuju dengan pahlawan 1636 yang mudah menghukum wanita-wanita di Pulau Singa sebagai pelacur yang tiada pengampunan daripada Allah sehingga mereka dengan mudah dihakimi menjadi penghuni neraka. Pelatih 8492 terkesan dengan pemikiran dan ungkapan pahlawan 1636 yang dikatakan lahir dalam keluarga alim dan sejak kecil diasuh dengan didikan agama, namun hanya ingin bergaul dengan dan berdamping dengan orang-orang yang sekufu dengannya sahaja, iaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Pelatih 8492 juga telah membidas pahlawan 1636 selepas pahlawan tersebut menghuraikan hadis bagi mengukuhkan bahawa dia merupakan simbolik kepada si penjual minyak wangi tersebut, manakala pelatih 8492 pula merupakan si tukang besi yang berbau.
pelatih 8492 kecewa dengan mereka yang merasakan diri mereka baik tapi tidak ingin berdamping dengan insan yang pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Seharusnya insan-insan yang baik ini hendaklah mendampingi semua orang tanpa mengira latar belakang seseorang agar kebaikan yang mereka miliki dapat disalurkan kepada semua insan ke arah kebaikan. Dapat dilihat melalui contoh yang diberikan, pelatih 8492 memiliki akhlakul karimah kerana walaupun jelas diketahui bahawa perbuatan yang dilihat mereka di Pulau Singa merupakan perbuatan yang tidak baik dari aspek agama, namun dia tidak mudah menghakimi pelaku-pelaku tersebut ekoran dia tidak mengetahui latar belakang atau sebab sebenar mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Kesimpulannya, aspek akhlakul karimah dijadikan aspek dakwah kerana merupakan satu tuntutan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkelakuan mulia sepanjang hidupnya. Baginda juga melayan semua umat manusia sama rata walaupun berlaku penindasan ke atasnya. Oleh itu, umat Islam dituntut untuk berakhlak mulia sama seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melahirkan ummah yang cemerlang dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, aspek dakwah dalam hukum Islam. Dalam Islam, terdapat peraturan yang menentukan sesuatu kebenaran serta larangan bagi umat Islam melakukan sesuatu perkara agar tidak mendapat dosa daripada Allah Azza wa Jalla. Perkara tersebut sebagai hukum Islam yang merangkumi 5 hukum, iaitu wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Berikut merupakan petikan dalam novel ini dalam muka surat 86 dan 87. Engkau lihat, engkau tidak buta bukan? Jangan berdusta dengan matamu sendiri. Kau pun tahu ini perbuatan yang haram. Zina dan meminum arak merupakan perkara yang dikutuk dalam Islam. Maka wajiblah engkau membenci perkara ini, kata pahlawan 1636. Ya, aku membenci maksiat, tetapi siapalah aku untuk mengatakan mereka itu bahan bakar neraka? Balas pahlawan 8492 dengan tenang dan mendayu memujuk pahlawan itu berlembut. Berdasarkan dialog tersebut, dapat dilihat bahawa kedua-dua watak mengetahui hukum Islam. Namun, aspek dakwah dapat dilihat menerusi watak pelatih 8492 yang lebih memilih tidak menghukum sesuatu tanpa sebarang bukti yang kukuh. Bukan itu sahaja, dalam bahagian ini juga penulis turut mengetengahkan sindiran kepada dunia realiti kini menerusi watak pelatih 8492, iaitu tidak semestinya orang yang tidak dilihat melakukan kebaikan tidak beriman. Begitu juga sebaliknya, tidak semestinya orang yang secara fizikalnya mengikut hukum namun hatinya seiring dengan pemakaiannya. Berikut merupakan petikan tersebut. Dakwah di wayang amalan terpuji, di sorong siri pahit memaksa telan. Yang rambut tertayang bersembunyi mengaji, yang berjubah putih sibuk mengkafirkan. Dosa pahala, buahan mulut, baik atau jahat si jubah tentukan. Ilmu tidak cecah setitik laut, kunci syurga disangka di genggaman, kata pelatih 8492. Sindiran ini seiring dengan sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, disebutkan dari Abu Hurairah, yaitu ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Oleh itu, konsep hukum Islam sememangnya bertetapan dengan aspek dakwah yang dipilih. Setiap Muslim patut mematuhi hukum hakam yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Hal ini adalah untuk menjaga kemurnian fikiran dan kewarasan akal dan iman seseorang yang bergelar Muslim. Bagi memelihara kesempurnaan akal, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan segala sesuatu yang dapat merosakkan akal serta menghalalkan segala perkara yang tidak memudaratkan iman seseorang. Maka kehidupan seseorang Muslim dapat diatur dan dijaga dengan baik sehingga akhir hayat mereka. Akan tetapi, janganlah kita mudah menghukum seandainya kita masih tidak yakin akan kejadian yang sebenar. Seterusnya, aspek dakwah dalam ibadah perkawinan. Ibadah tidak hanya menunaikan salat fardu serta berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun perkawinan juga merupakan satu ibadah yang mesti dilaksanakan oleh setiap umat manusia. Tambahan pula, manusia diperintahkan untuk berkahwin bagi menghalalkan sesuatu hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, selain mengelakkan berlakunya maksiat antara dua pihak tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.
Potongan ayat dalam surat tersebut jelas menunjukkan bahwa galakan berkawin kepada orang Islam. Kedaifan bukanlah suatu penghalang untuk mendirikan rumah tangga. Hal ini adalah kerana perkawinan membuka pintu rezeki bagi sesiapa yang melaksanakannya. Contoh yang telah dipetik pula dalam novel Empire adalah seperti berikut. Adakah menjaga hubungan pertunangan dengan hanya berutus surat, tidak berjumpa, tidak berkata kotor, tidak memandang wajah dan tiada niat yang buruk itu haram juga? Pahlawan 1636 hanya mendiamkan diri. Pelatih 8492 mengambil kesempatan itu untuk meneruskan. Itulah yang dilakukan oleh pelatih 6480. Dia hanya ingin bernikah, bukan ingin bermaksiat dan hanya ingin mendekati zina seperti sesetengah lelaki yang tidak dapat mengawal diri sendiri. Tidakkah berusaha untuk membina rumah tangga itu penting? Janganlah pahlawan mengatakan yang membina rumah tangga itu hanya persiapan duit sahaja. Kerana manusia bukanlah binatang, manusia punya hati yang perlu dijaga. Aku keliru. Adakah kita berniat menghalang mereka daripada melakukan dosa yang mereka tidak pernah terfikir langsung untuk melakukannya? Atau sebenarnya kita yang menanggung dosa kerana menghalang niat mereka yang ingin berusaha ke arah sesuatu yang baik? Aku benar-benar keliru pahlawan dan aku yakin hadirin di hadapan kita semua dalam kekeliruan juga, kata pelatih 8492. Sejajar dengan itu, menerusi novel Empire, Hikayat Putra Tanpa Nama, aspek dakwah dalam ibadah perkawinan yang dapat dilihat dalam contoh yang dipetik adalah apabila pelatih 8492 membela nasib rakannya, pelatih 6480 yang telah difitnah oleh pahlawan 1636 kerana telah melakukan maksiat berutus surat dengan pelatih perempuan di Madrasah Taming Sari, walhal pelatih 6480 dan gadis tersebut telah bertunang. Pelatih 8492 membela nasib pelatih 6480 yang ingin dikeluarkan dari Madrasah Taming Sari dengan mengukuhkan hujahnya bahawa cinta merupakan fitrah yang telah Allah kurniakan kepada hambanya. Bukan itu sahaja, hujahnya semakin dikukuhkan apabila dia berkata, adakah kita berniat menghalang mereka daripada melakukan dosa yang mereka tidak pernah terfikir langsung untuk melakukannya, atau sebenarnya kita yang menanggung dosa kerana menghalang niat mereka yang ingin berusaha ke arah sesuatu yang baik? Aku benar-benar keliru pahlawan dan aku yakin hadirin di hadapan kita semuanya dalam kekeliruan juga. Maka jelaslah aspek dakwah dalam ibadah perkawinan turut diketengahkan oleh penulis dalam novel ini. Konsep perkawinan dijadikan aspek dakwah kerana perkawinan merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, menerusi contoh yang diutarakan, penulis turut menyampaikan agar janganlah kita menggambarkan Islam itu seakan-akan benci terhadap fitrah kerana itu semua salah. Seandainya Islam digambarkan membenci fitrah, sudah pasti tiada firman tentang ibadah perkawinan dalam Al-Quran dan hadis. Aspek dakwah yang terakhir adalah aspek dakwah dalam nilai keimanan. Jumhur ulama menyatakan bahawa iman itu adalah perkataan, perbuatan dan niat, dan arti niat adalah pembenaran. Secara lazimnya, keimanan seseorang disebut sebagai pegangan jiwa atau kalbu menerusi perkataan yang diucapkan. Keimanan yang wujud mampu melahirkan hati yang suci dan bersih. Tambahan pula, hati merupakan titik bagi suatu keyakinan yang merupakan pusat pembentukan jasad dan rohani seseorang. Jika tiada jasad dan rohani seseorang, maka tiada terbentuklah keimanan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Potongan ayat tersebut jelas bahawa orang yang mempercayai kepada Allah dan Rasul merupakan orang yang mempunyai nilai keimanan dalam dirinya. Kepercayaan seseorang itu bukan hanya dengan menunaikan salat serta berselawat, bahkan mereka turut berjihad harta dan jiwa di jalan Allah, termasuklah dengan mampu membezakan sesuatu yang benar dan tidak benar. Bukan itu sahaja, orang yang mempunyai nilai keimanan juga sudah pasti memiliki ilmu yang mantap. Berikut merupakan contoh yang telah saya petik dalam novel Empire, yaitu sewaktu kebanyakan penuntut lain tertawa ketika aku membaca doa makan, mengapa engkau tidak terhibur? Jangan berpura-pura. Dari hari pertama aku bersua dengan penuntut tahun 1, aku sudah perasan yang perkara itu langsung tidak membuatkan kau geli hati, kata Tuan Mursyid Bija.
Kerana saya rasakan perkara itu tidak lucu, malah ia tindakan yang benar. Baiklah, saya akan jawab. Tuan Mursyid membacakan doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa itu membawa maksud, ya Allah, berikanlah kami keberkatan daripada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Pada pandanganku, doa itu tidak bercanggah dengan perilaku Tuan Mursyid bijak. Kata Pahlawan 8492. Dalam novel ini, pelatih 8492 berbincang dengan Tuan Mursyid Bija tentang doa yang sering dibacakan oleh Tuan Mursyid tersebut sehingga menjadi bahan lawak oleh pelatih-pelatih di Madrasah Taming Sari. Namun, Tuan Mursyid Bija perasan bahawa pelatih 8492 tidak mentertawakan beliau sehingga beliau memaksa pelatih tersebut akan alasan mengapa dia tidak seperti pelatih-pelatih yang lain. Mendengar penjelasan pelatih 8492 dapat diketahui oleh Tuan Mursyid Bija seorang yang tinggi nilai keimanannya sehingga mampu menilik setiap baik dan buruk yang diungkapkan oleh Tuan Mursyid Bija. Aspek dakwah dalam nilai keimanan dapat dilihat dalam novel ini apabila penulis sendiri telah menyelitkan nilai-nilai keimanan dalam watak pelatih 8492 yang mampu berhujah dengan baik tentang ketuhanan, diselitkan lagi dengan firman dan maksud yang sebenar bagi mengelakkan fitnah dan salah faham kepada pembaca. Kesimpulannya, kajian ini telah memperlihatkan pendekatan dakwah di bawah pengkaedaan keagamaan sesuai dengan korpus kajian yang ditonjolkan dalam novel Empayar, Hikayat Putra Tanpa Nama. Aspek dakwah jelas telah diperlihatkan dalam novel ini melalui perspektif dakwah dalam Islam seperti aspek dakwah dalam ibadah perkawinan, aspek dakwah dalam nilai keimanan, aspek dakwah dalam hukum Islam, dan aspek dakwah dalam akhlakul karimah. Aspek dakwah sewajarnya dijadikan pegangan dan amalan dalam setiap diri Muslim bagi tujuan muhasabah diri dan kesedaran sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali, diharapkan agar medium penulisan dapat terus dijadikan sebagai bahan dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di luar sana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tarik jangan sampai tercabut, longgar jangan sampai terlucut, ketat jangan sampai mencekik, sentap jangan sampai terputus, lembut jangan sampai terlepas, keras jangan sampai menghentak, senjah jangan sampai menjerut. Kerana kita semua mengharapkan habuan yang serupa. Habuan yang tidak akan habis dan pastinya cukup untuk semua. Tiada gunanya berebut sampai terkoyak sini sana. Itu hanya membuang keringat dan masa. Moga-moga kita saling menjadi galang penopang menyanggah tiang tertegak. Usahlah mencari cabik kain kelasi yang menegur coba. Dahulukan menjahit layar yang carik untuk kita sama-sama bergerak. Janganlah pula dibazirkan kerahan daya mengorek daki di celah kayu terkopak. Tampal kebocoran yang tertebuk lalu terus membelah ombak. Sediakan peledak melawan ladun yang bukan hanya bertombak. Sederhana laju namun selamat dan bergerak.